أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzaman kerana sudi bersama-sama dengan Gubernur Iman dalam kuliah duha hari ini. Kisah sahih para Nabi jilid yang pertama. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya kasihi lagi saya hormati sah pentadbiran Gubernur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Haji Rosmiati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, di keluarga kita serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman tanpa membuang masa lagi. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Falyatafaddal mashkura Ustaz. Baik, terima kasih kepada Kak Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas pertemuan yang kita rancang ini. Semoga pertemuan ini Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan dada kita, diberikan kefahaman dan menambahkan lagi iman kita dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari di dalam majlis ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Muka surat 69. Bagi yang ada kitab boleh tengok muka surat 69 poin yang ke-18. Kalau yang tidak ada kitab, kita boleh rujuk kepada share screen yang akan ditayangkanlah. Jadi perbincangan kita hari ini adalah berkaitan tentang kerugian iblis akibat taubat yang dilakukan oleh Nabi Adam. Nampak Bila Nabi Adam AS dikeluarkan daripada syurga, lalu Nabi Adam pun bertaubat, bukan sekadar menguntungkan Nabi Adam, tetapi menjadi kerugian yang besar kepada iblis. Yang itulah yang menambahkan lagi kesombongan dia dan menambahkan lagi hasad dan dengki dia. Dan benda ni kita dah bincang kan, sebelum ni kita dah sebut. Hikmah Allah Ta'ala datangkan cerita Adam AS dan juga Hawa, bukan sekadar bercerita tentang Adam duduk dalam syurga lalu dikeluarkan, tak. Tetapi dia bercerita berkaitan tentang taubat, bercerita tentang musuh manusia ni iblis, dan juga bercerita berkaitan tentang sifat ahli syurga dan sifat ahli neraka. Okay? Sifat ahli syurga selalu saya ulas dah, iaitu bukan tak pernah bermaksiat, tak pernah melakukan dosa, pernah melakukan dosa, namun mereka segera bertaubat. Okey. Baik, sekarang kita tengok iaitu kerugian, tengok pada nota tu, kerugian iblis akibat taubat yang dilakukan oleh Nabi Adam. Sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya, bahawa Allah Ta'ala telah memerintahkan malaikat bersujud kepada Adam. Sujud dekat sini bukan sujud pengabdian sebagai hamba, tidak. Ini adalah sebagai sujud penghormatan dan ia adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para malaikat pun melaksanakan perintah tersebut dengan penuh ketaatan. Hanya iblis yang menolak bersujud kepada Adam
kerana rasa dengki dan sifat memusuhinya. Dia rasa dia lebih baik lah. Okey, maka Allah Ta'ala pun mengusirnya dan menjauhkannya daripada hadapan ilahi. Maksudnya iblis dikeluarkan kerana dia ingkar perintah Allah Ta'ala. Hingga akhirnya dia diturunkan dari syurga ke bumi dalam keadaan terlanat dan terkutuk. Dari Abu Hurairah dia berkata, Nabi SAW telah bersabda. Ini Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis riwayat Al-Imam Muslim berkaitan tentang penyesalan iblis lah. Apa kata iblis? Idza qara'a ibnu Adam sajdata fasajada. Jika anak Adam membaca ayat sajadah, di dalam Al-Quran, dalam sujud sajadah ada, di dalam surah Al-Alaq ada, di dalam surah An-Najm ada, dan beberapa surah-surah yang lain lah yang ada ayat sajadah. Lalu dia bersujud, maka syaitan akan menyendiri dan menangis. I'tazala syaitanu yabki. Syaitan yang akan menangis. Yaqulu, maka syaitan akan sebab apa? Ya wailah, umira ibnu Adam bisujud fasajada. Apabila kata iblis, celakalah aku, Nabi Adam diperintahkan bersujud. Anak cucu Adam diperintahkan bersujud, fasajada, mereka sujud kerana perintah Allah. Falahul jannah, maka bagi mereka itu adalah syurga. Wa umirtu bisujud, dan aku pun diperintahkan bersujud kepada Adam. Fa abaita, namun aku enggan ataupun aku degil. Faliyan nar, dan bagiku itu adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ayat ni bercerita berkaitan tentang inilah keutamaan taubat seorang manusia. Bila kita bertaubat, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bukan sekadar menggugurkan dosa-dosa kita, bahkan dengan taubat-taubat yang kita lakukan ini memperolehi banyak ganjaran. Yang ini kita pernah bincang di dalam kitab Hadis Kursi dulu. Tapi sekadar untuk ingatan, ulangan, Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita, bila seorang manusia ni bertaubat kepada Allah, terlalu banyak kelebihan-kelebihan bagi orang yang bertaubat. Terlalu banyak. Antaranya, okey, kalau Kak Mira boleh bantu saya lah. Kak Mira tolong ni, dapatkan surah Hud, surah ke-11 ayat ke-3. Okay, cuba ibu-ibu cek, kalau yang ada Quran di rumah, tengok surah Hud, surah ke-11 ayat yang ke-3. Boleh double check juga dekat smartphone yang ada Quran terjemahan lah. Tengok surah Hud, surah 11 ayat ke-3. Saya nak bawa pada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bila kita bertaubat, dia bukan hanya bercerita berkaitan tentang, tapi dia mengundang banyak keutamaan dan kelebihan. Sebab itu cerita Adam AS ni, dia menghampiri dan makan buah larangan itu sebenarnya ada hikmah kepada kita lah. Baik, antaranya, okey, tengok ayat yang ke-3. Allah Subhanahu wa taala sebut, nampak kat skrin wa anistaghfiru rabbakum. Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, mintalah pengampunan kepada Tuhan kamu. Thumma tubu ilai. Kemudian bertaubatlah kepadanya. Siapa yang beristighfar dan bertaubat kepada Allah, Allah jamin yumatti'kum. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan diberikan nikmat kesenangan hidup. Allah berikan yumatti'kum, nikmat kesenangan hidup kepada kamu. Kesenangan yang macam mana? Allah jamin mata'an, kesenangan hasanah, kesenangan yang baik. Orang yang bertaubat di dunia ni Allah beri dia macam-macam ganjaran. Antaranya kesenangan hidup di dunia yang baik. Sebab bila sebut kesenangan, banyak orang senang. Tapi kesenangan itu belum tentu lagi baik. Ada orang dia senang tapi dengan harta yang haram. Ada orang senang tapi jiwanya sempit. Ada orang senang tapi anak-anaknya memberikan ujian yang besar kepada dia. Dapat anak yang suka meminta-minta, yang suka memaksa-maksa, yang menjadikan ibu bapanya terpaksa mengambil harta yang haram, memenuhi kehendak-kehendak anak-anak. Macam-macam. Tetapi Allah jamin siapa yang beristighfar dan bertaubat, di dunia ni Allah jamin dia akan dapat mata'an hasanah. Kesenangan hidup di dunia yang baik. Dapat jodoh walaupun biasa-biasa tapi Allah jamin jodoh itulah yang paling baik. Dapat rezeki walaupun sekadarnya tapi rezeki yang baik. Dan segala macam lah Allah Ta'ala berikan ganjaran, kebaikan, kelebihan untuk orang bertaubat. Kesan daripada taubat Adam tu,
menjadikan iblis kerugian, keuntungan kepada Nabi Adam dan keuntungan kepada anak cucu Adam. Lalu Allah kata apa? Ila ajalin musamma. Sehinggalah sampai waktu yang telah ditetapkan, iaitu waktu kematian kita. Wa yu'ti kulladzin fadlin fadlah. Dan Allah Ta'ala juga akan berikan, bukan di dunia je kebaikan untuk orang bertaubat, tetapi di hari akhirat Allah juga akan berikan kebaikan di hari akhirat. Iaitu fadlin yang pertama, kebaikan ganjaran pengampunan dan pahala. Dan fadlah adalah ganjaran syurga kepada orang yang bertaubat. Selalu saya sebutkan, orang bertaubat, dia dapat keuntungan short term dan dia juga dapat keuntungan long term. Okay? Dua-dua dia dapat dan tidak ada istilah kerugian bagi orang yang bertaubat. Ini saya nak highlightkan supaya ibu-ibu nampak. Bila kita bertaubat, bukan sekadar kita menghapuskan dosa, tetapi dia mengundang rezeki dan nikmat-nikmat yang lain yang kita tak boleh jangka. Rupa-rupanya ni rezeki juga. Daripada taubat tu mendatangkan banyak kebaikan dan kelebihan yang lain. Jangan ceritalah iblis, syaitan lagilah berada di dalam kerugian. Sebab dia cemburu. Kerana taubat kita menjadikan kita masuk ke syurga. Dan dia berterusan berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Ini ayat yang ketiga. Surah yang sama, kalau ibu-ibu tengok, minta Kak Azrina nanti, cuba turun lagi. Tengok pada ayat yang tengok pada ayat yang ke-61. Allah Ta'ala kata apa? Wa ila thamuda akhahum salihah. Ini cerita tentang kaum Nabi Saleh, iaitu kaum Thamud yang duduk di Madain Saleh. Dia pernah pesan pada kaum dia, qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Kata Nabi Saleh, jangan kamu sembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Saleh kata, huwa ansha'akum, dialah Allah yang ciptakan kamu minal ard, daripada tanah. Wasta'marakum fiha, dan dialah yang memerintahkan kepada kamu supaya mengimarahkan bumi ini menjadi khalifah. Lalu Allah kata apa? Fastaghfiruhu thumma tubu ilaih. Jadi hidup atas muka bumi ini Allah perintahkan supaya banyak-banyak istighfar kepada Allah, thumma tubu ilaih, dan bertaubatlah kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Siapa yang beristighfar dan bertaubat, kalau tadi dijamin kesenangan hidup, kali ini lagi special. Sebab dia dijamin hubungannya dengan Allah Ta'ala lebih dekat. Iaitu kata Nabi Saleh, inna rabbi qaribum mujib. Iaitu Allah itu lebih dekat dan Allah itu memustajabkan doa hamba dia. Maksudnya apa? Bila seseorang itu beristighfar dan bertaubat, dia telah meruntuhkan tembok antara dia dengan Allah Ta'ala. Menjadikan dia semakin hampir dan semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Dengan taubat kita tu. Sebab dosa-dosa yang kita lakukan itu menjadi tembok penghalang untuk kita mendekati kepada Allah Ta'ala. Selalu saya sebutkan pada ibu-ibu, surah ataupun ayat-ayat dalam Quran, bila diawali dengan ayat An-Nida, ayat seruan, ya ayyuhallazina amanu, maka selepas itu mestilah ayat perintah. Ini kelaziman dalam Quran. Allah mesti letakkan ayat perintah. Allah seru kita. Allah memanggil manusia ni, orang beriman ni, untuk kembali pada dia. Lalu lepas tu mesti ada ayat perintah. Sama ada perintah untuk melakukan ataupun perintah untuk meninggalkan. Okay. Kenapa Allah suruh ada ayat perintah lepas Allah memanggil? Sebab di situlah kita panggil sebagai taqarrub. Taqarrub ni kan mendekatkan diri pada Allah. Selalu kita bertanya-tanya, macam mana saya nak dekat diri pada Allah? Melakukan apa yang Allah perintahkan. Buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Itu jalan kita mendekatkan diri pada Allah. Sebab itu datang ayat-ayat seruan. Jadi salah satu di sini adalah Allah minta kepada kita bertaubat. Kenapa bertaubat? Sebab menjadi tembok menghalang kita kembali kepada Allah adalah dengan dosa-dosa kita. Jadi setelah kita bertaubat, tembok itu telah dirobohkan, menjadikan kita hampir kepada Allah Ta'ala. Dan yang keduanya, mujib, orang yang bertaubat ni dimustajabkan doanya, sebab doa-doa kita terhalang daripada mustajab kerana dosa-dosa kita juga. Jadi dengan diampunkan dosa-dosa kita,
maka terangkatlah doa kita dan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil-dalil yang selalu saya ulangi pada ibu-ibu supaya nampak. Sebenarnya bila sebut taubat ni dia ada cerita melalui kisah Nabi Adam AS. Sebab ni datuk nenek kita ni. Dan benda tu diulangi sepanjang zaman dan diulangi oleh seluruh manusia. Kita melakukan kesilapan, segeralah kembali pada Allah bertaubat. Dengan taubat, mengundang kebaikan-kebaikan kepada kita. Tak sekadar dapat pengampunan, tak sekadar dapat syurga, sebab ini benda yang long term. Tapi di dunia, dalam bentuk short term, kita dapat macam-macam kelebihan. Kalau siapa yang nampak benda ni, dia akan sentiasa teruja untuk segera bertaubat. Sentiasa nak bertaubat. Bersungguh-sungguh untuk bertaubat. Sebab kelebihan dia, keutamaan dia pelbagai. Allah Subhanahu wa taala berikan terlebih-lebih kepada manusia yang suka bertaubat. Okey. Baik, sebab itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, taubat ni benda yang utama di dalam kehidupan. Okey, benda yang utama. Saya nak tanya dululah, mungkin ibu-ibu yang selalu ikuti kuliah saya pernah sebut kan sebelum ni. Kalau kita tengok dari sudut ayat-ayat Al-Quran, taubat ni perkara yang paling penting. Bila Allah Ta'ala sebut soal rezeki, Allah kata berjalan kan. Bila Allah Ta'ala sebut tentang akhirat, mengingati Allah, Allah suruh berlari. Tapi bila hal pengampunan, Allah suruh kita berebut dan berlumba-lumba. Okey? Kenapa Allah Ta'ala menggunakan kata kerja yang berbeza-beza daripada berjalan, berlari dan berlumba? Sebab di situ menunjukkan kepada kita objektif itu ada tahapan dia, ada tahap-tahap dia. Lagi penting satu objektif, matlamat itu lagi kuat usaha kita. Daripada berjalan, suruh berlari. Daripada berlari, suruh kita berlumba-lumba. Jadi, bila Allah sebut ayat taubat, Allah gunakan perkataan sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Iaitu kata Allah Ta'ala, berlumba-lumbalah untuk mendapatkan pengampunan Allah. Menunjukkan matlamat tu besar. Mendapatkan pengampunan Allah tu besar keutamaan dia. Diberikan ganjaran yang besar, kelebihan yang luas dan menyebabkan syaitan ataupun iblis ni mengalami dalam kerugian demi kerugian. Okey, ini nak tunjukkan keuntungan, keutamaan orang yang bertaubat. Nabi Adam bertaubat dan kita pun bertaubat. Okey, baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tengok poin yang ke-19. Okey, poin yang ke-19. Ada soalan ke sebelum ni? Tak ada Okey, kita tengok poin yang ke-19. Lamanya Nabi Adam tinggal di syurga. Saya ada soalan. Silakan. Kita dianjurkan better buat yang sujud ni berbanding dengan berzikir lah kan? Betul lah. Betul lah. Jadi keutamaan kepada kita ni untuk sujud tilawah tu ataupun sujud sajadah tu lebih daripada berzikir. Okey? Lebihlah digalakkan. Walaupun tak mengapa untuk kita meninggalkan, tapi lebih baik untuk kita berzikir sebab di situ adanya ayat sajadah. Soalan saya yang kedua, yang berkenaan dengan ayat tadi, ayat Al-Quran tadi tu, yang bertaubat tu bertaubat daripada sebarang dosa ataupun dosa syirik je, sebab untuk ayat tu macam lebih kepada dosa syirik kan? Ayat mana? Ayat yang nombor 60. 60 ke 61 tadi? 61. Okey, baik. Okey, terima kasih kepada Kak Intan. Baik, sekarang ni contoh tadi kalau tadi Kak Intan kata lebih baik saya sujud ke ataupun saya berzikir? Yang baiknya adalah sujud. Okey, yang baiknya adalah sujud. Sebab itu hukum sujud sajadah di situ diletakkan sebagai sunat. Okay? Hukum untuk sujud sajadah tu adalah diletakkan sebagai sunat. Jadi bila sebut sunat, jadi melakukannya itu lebih baik. Dan kalau dia tak melakukan, maka tak dikira sebagai berdosa. Okey, jelas Jadi lebih baik untuk kita sujud. Apatah lagi kita dengar hadis yang riwayat Imam Muslim ni, dengan sujud kita itu, sebab di situ ada ayat perintah untuk sujud, kita pun sujud. Menjadikan iblis ni kecewa. Kita membuatkan musuh kita rasa kecewa, kerugian, itu lebih baik kan. Jadi macam itulah kita buat iblis yang memusuhi kita ni, buatkan dia rasa sedih dengan apa yang kita buat tu, itu lebih baik. Sunat hukum dia. Yang kedua pula berkaitan tentang istighfar dekat sini, kita tak boleh nafikan.
Istighfar dekat sini memang secara umumnya bercerita tentang taubat ke atas keseluruhan dosa kita. Tapi taubat yang paling utama adalah daripada kesyirikan. Okey, sebab itulah benda yang utama dalam hal keimanan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam hal tauhid kepada Allah, benda ni utama pun kita jaga, kita usahakan, bahkan digalakkan, apatah lagi dalam hal-hal yang kehidupan yang lain, kesilapan yang lain. Okey. Jadi ayat tu memang saya tak nafikan. Memang adalah perintah bertaubat daripada kesyirikan. Sebab itu pesan Nabi Saleh kepada kaum Thamud. Tapi dalam masa yang sama juga dia merujuk kepada umumnya adalah berkaitan kepada amalan-amalan kita. Amalan-amalan kita secara umumnya. Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab perkataan taubat datang daripada perkataan taba, ta alif ba. Artinya adalah kembali. Kembali kepada Allah. Jangan syirikkan Allah Ta'ala. Kembali kepada Allah dengan ilmu. Taqarrub kepada Allah Ta'ala. Melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jelas ke Kak? Boleh ke? Boleh? Boleh Ustaz, terima kasih banyak. Sama-sama. Okey, baik. Kita tengok poin yang ke-19. Muka surat 69, Allah Ta'ala cerita tentang lamanya Nabi Adam tinggal di syurga. Setelah Adam ditempatkan di dalam syurga, maka dia dan isterinya Hawa tinggal di sana dan bebas memakan apa sahaja yang mereka kehendaki dengan penuh kebahagiaan. Yang ini ibu-ibu boleh tengok pada dalil Al-Quran ayat yang ke Al-Baqarah ayat 35. Ini yang paragraf pertama, poin 19 tu. Bila Adam ditempatkan dalam syurga dengan Hawa, dia duduk di sana sebebasnya makan apa sahaja yang dikehendaki dengan penuh kebahagiaan. Setelah keduanya memakan pohon yang dilarang oleh Allah, maka lepaslah semua pakaian yang melekat pada diri mereka hingga kemudian mereka diturunkan daripada syurga menuju ke bumi. Ini pun kita dah bincang. Hanya menunjukkan kepada kita asbab kenapa manusia ni berada di bumi. Kalau jenis orang-orang yang terlalu teknikal ni, duk fikir-fikir teknikal sangat ni, dia akan bayangkan macam mana kita ada dekat bumi ni. Contohlah saya sendirilah. Saya kalau pergi satu tempat, pergi kawasan-kawasan yang terlalu ceruk ni, saya duk fikir macam manalah ada manusia boleh duduk atas gunung ni. Siapa yang datang? Contoh, siapa yang datang? Dan kalau dia datang bukan dia seorang, mesti dia datang dengan pasangan dia. Kan? Lalu datanglah keluarga, boleh jadi kehidupan yang hebat lah. Yang ini berlaku, saya kan bawa balik daripada Sepanyol. Satu tempat di Hamra ni kan di Granada, ada satu penempatan orang Islam. Okay? Orang Islam ni dia duduk di kawasan pergunungan, puncak gunung. Okay. Puncak gunung tu dikenali sebagai Al-Fujari. Apa nama, saya tak ingat nama dia. Dia macam Al-Bukhari tapi namanya Al-Fujari. Al-Fukhari macam tu lah lebih kurang. Dia duduk dekat situ. Kalau kita naik kereta, kalau kita pergi ke Cameron Highland daripada Tapah ataupun daripada Simpang Pulai, kita naik ke atas sejam ada kan? Sejam. Tapi nak pergi ke kampung tu lebih daripada sejam. Ada 2 jam lebih saya rasa. Naik daripada bawah sampai ke atas. Punyalah tinggi. Kita duduk atas tu kita boleh nampak view Granada. Saya rasa macam macam mana dia bawa batu bata, ada kedai, ada itu, ada ni. Saya rasa macam luar biasa. Fikiran kita fikir, siapa orang pertama yang duduk dekat situ? Macam mana dia boleh sampai situ? Dan dia boleh buat penempatan. Macam itulah mungkin ada orang akan fikir, macam mana ada manusia boleh duduk dekat bumi ni? Siapa orang pertama? Jadi Allah Ta'ala berikan jawapan melalui kisah Adam AS. Macam mana ada manusia yang boleh tinggal di sini, hidup di sini. Okay. Jadi itulah permulaan dia, kisah Adam yang dikeluarkan lalu diturunkan ke bumi. Okay, itu kisah ada permulaan dia. Okay, sekarang Surah Al-Baqarah ayat 30 hingga 38 Ustaz. Betul. Cuma nak bagi tahu ayat 35 tu berkaitan tentang Allah menawarkan Nabi Adam dan Hawa masuklah dalam syurga, lalu makanlah apa sahaja, cuma diingatkan jangan menghampiri pokok larangan tersebut. Okey. Baik, kita tengok muka surat 70. Kak Mira, kita muka surat 70. Okey, kemudian Allah Ta'ala sebut apa lagi? Kami telah mengemukakan perbezaan pendapat para ulama tentang tempat turun Nabi Adam.
Hawa dan juga Iblis. Yang ni perbincangan ni gambar ke ada orang video ni orang saya pegang tangan lagi. Okey. Baik, terima kasihlah atas inisiatif ni, sangat bagus. Terima kasih Kak Mira. Siapa model tu Kak Mira? Okey. Tak tahulah Ustaz, orang yang bermurah hati untuk share setiap page ni dekat Telegram. Okey, baik, alhamdulillah. Semoga berpahala insya-Allah. Okey. Sekarang tengok apa-apa isu topik perbincangan berkaitan tentang tempat turun Nabi Adam dan Iblis ni tak payah duk bincang dah. Sebab tidak ada satu jawapan yang sahih. Jangan duk cerita dan jangan duk kaji-kajilah. Turun dekat India ke, turun dekat ni ke ni Tak ada satu pun yang pasti. Sebab kenapa didiamkan, tak diberitahu? Sebab itu bukan perkara yang penting untuk di-highlightkan. Yang pentingnya macam mana manusia berada di bumi dan beranak pinak. Okey, jadi kita tak payah bincang-bincang benda-benda tu. Bolehlah nak mengkaji. Tapi kalau mengkaji sampai berbalah, buat apa? Sia-sia kan? Jadi tak perlu kita bersusah-susah. Termasuklah isu tentang pertemuan di Jabal Rahmah tu, dikatakan tempat pertemuan Adam dan juga Hawa. Itu pun adalah satu riwayat yang kita tak dipastikan sama ada ia adalah tepat ataupun tidak. Tapi hadis tu, riwayat tu tidak sahih ataupun hadis tu terlalu lemah. Okey? Jadi kita tak jadikan sebagai hujah. Dan tak perlulah sampai ke Jabal Rahmah tu nanti untuk kita berdoa jodoh ke dan sebagainya. Sebab ia bukan tempat yang mustajab. Ini saya dah sebut banyak kali dah. Dulu kita bincang dalam kuliah sirah. Bila Nabi buat Hajjatul Wada', saya dah bincang dah. Jabal Rahmah bukan tempat mustajab. Bukan tempat mustajab. Kalau ibu-ibu yang pergi umrah, tak perlulah berdoa dekat atas tu. Tak perlulah nak selit-selit surat-surat cinta kat tepi tu. Tak perlulah conteng-conteng nama kekasih dekat batu-batu dia. Tak perlu. Sebab apa saya kata macam ni? Sebab saya alhamdulillah Allah rezekikan banyak kali datang. Dan kadang-kadang saya ni mengada-ngada juga. Pergi baca pula. Dan semuanya tulisan orang Melayu. Memang tulisan orang Melayu. Kan? Memang tulis. Datang daripada Ipoh lah. Bukan Kak Mira lah. Ada datang kelab. Kat Intan. Datang daripada Serdang, bukan Bonderus lah. Ini semua nama-nama yang memang disebut nama tempat-tempat tu memang. Ini tak tahulah dekat Taiwan ada nama Serdang ke, tak tahulah. Tapi memang sebut. Jadi tak usah buat. Saya tekankan ni sebab orang kita buat. Sampai hari ini ada lagi buat. Okey, ada lagi buat. Jadi jangan buat. Dia bukan tempat mustajab. Nah, doa nak cari jodoh ke apa, nak doa jodoh ke, pergilah berdoa di tempat-tempat mustajab di Masjidil Haram. Itu tempat yang sangat-sangat mustajab. Di Jabal Rahmah, dia duduk di kawasan wilayah Arafah. Dan dia hanya mustajab pada 9 Zulhijjah, iaitu pada hari wukuf. Itu pun bukan di Jabal Rahmah saja, tetapi seluruh daerah Arafah semuanya mustajab. Semuanya daerah Arafah tu semuanya mustajab. Tak semestinya mesti berada di kaki bukit Jabal Rahmah ataupun di atas bukit Jabal Rahmah. Okey, tak semestinya. Jadi jangan duk ni lagi lah berdoa-doa di situ. Dan riwayat-riwayat berkaitan tentang tempat turun dan tempat pertemuan itu para ulama maklumkan tidak ada satu pun kepastian. Jadi cukup-cukuplah, maksudnya tak perlu lagi kita duk mencari-cari lagi. Kita pun tak pasti tentang sumber kawasan-kawasan tersebut. Okey, khalas Ini para ulama berbeza pandangan. Sebab itu kalau ibu-ibu tengok nota kaki bawah tu, tidak ada yang benar disebut. Tidak ada yang benar. Tidak ada perkara yang sahih di dalam riwayat-riwayat ini. Semuanya bermasalah lah. Okey, namun demikian, para ulama masih berbeza pendapat tentang masa tinggal Nabi Adam di syurga. Mereka juga berpendapat apakah ada di antara anak-anaknya yang lahir di syurga. Ini pun menjadi perbezaan pandangan dan benda ni pun tak penting untuk kita tahu. Okey, di sini pun para ulama membincangkan tidak ada sumber ataupun riwayat yang sahih. Cumanya menyebutkan sebelum ni kita dah bincang usia Nabi Adam adalah 1000 tahun. Itu saja. Itu saja yang sebut adalah usianya 1000 tahun. Macam mana, bagaimana, itu tak bincang dah. Bahkan ulama-ulama kata kita beriman dengan nas sahaja. Nas kata macam tu je. Sebab benda tu tak penting untuk kita kaji lebih kan. Tak penting pun. Melainkan sekadar kita nak dapat maklumat sahaja. Okey.
Baik, jadi anak Adam ni macam mana? Dia lahir di syurga ke? Dia lahir ke di bumi ke? Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ada riwayat yang sahih, kita imani saja. Tapi kalau tidak ada, tak mengapalah. Baik, para ulama menyebutkan bahawa setiap kali mengandung, Hawa melahirkan satu pasang anak kembar, dua. Lelaki dan perempuan. Maksudnya, sekali lahir kembar, tapi kembar lelaki dan perempuan, sepasang. Dan dia lahir kali kedua pun sepasang. Ada anak lelaki dan juga anak perempuan. Dan ketika itu, Nabi Adam AS memerintahkan anak lelakinya supaya bernikah dengan puteri kembarnya daripada anak lelaki yang lain. Maksudnya kahwin silang lah. Yang lahir pertama dan lahir kedua tu, lahir pertama lelaki kahwin dengan anak perempuan yang kelahiran kedua. Anak perempuan kelahiran pertama tadi berkahwin dengan anak lelaki kelahiran kedua. Maksudnya sebabkan mereka ni tak ada pasangan hidup yang lain, tak ada keluarga yang lain, mereka sahaja sebagai pengawalan, boleh jadilah syariat zaman tu perkahwinan di antara adik-beradik. Tetapi perkahwinannya silang lah. Sebab lelaki perempuan untuk kelahiran pertama, lelaki perempuan kelahiran kedua. Jadi dia tak kahwin adik-beradik, tapi dia kahwin silang. Kahwin silang dekat situ. Okey, baik. Kemudian okey, saya nak ni saya tak tahulah, yang ni dari sudut perubatan lah. Saya ada seorang kenalan ni. Kenalan saya ni dia bagi tahulah, dia ni ada masalah, muda lagi, tapi dia ada masalah otot dan ada masalah kepada tulang dia. Terlalu rapuh, dia tak boleh berjalan sebenarnya. Bila saya tanya kenapa jadi macam ni, dia kata sebab perkahwinan keluarga. Perkahwinan keluarga dia kan kalau kita buat sebelum kita bernikah, kita akan buat ujian HIV. Kemudian ujian thalassemia kan, benda istilahnya tak tahu nak sebut. Satu lagi ujian dari sudut pembawaan. Kan kita ada jin resesif dan jin dominan. Benda-benda tu penting. Jadi keluarga dia ni, kawan saya ni, kenalan saya ni lah. Keluarga dia ni kahwin, mak dia dengan ayah dia ni bukan adik-beradik, tapi kira sepupu ataupun saudara rapat. Ada kaitan. Bila dia rapat, dua-dua ni membawa jin yang sama. Jin resesif yang sama. Iaitu jin, bukan jin dia jen lah kita sebut jen genetik yang ada masalah kelumpuhan. Sebab dia mungkin datang daripada datuk ataupun moyang yang sama, tapi dia tu boleh berkahwin lah saudara dengan saudara ni. Tapi bila dia berkahwin tu, dia ada mengalami masalah yang ni. Mak ayah jadi resesif, anak jadi dominan. Adik-beradik dia semua lumpuh. Dia seorang je boleh berjalan tapi ada masalah lumpuh. Terkesan dia. Jadi benda tu kalau kita tengok dalam bidang biologi, ilmu perubatan, kita nampaklah kan kita punya resesif dominan ni, anak pertama macam ni, anak kedua, ketiga macam ni. Macam saya lah, adik-beradik saya semua putih. Saya seorang je gelap. Kita lah yang paling kelam sekali sebab biasalah anak keempat, bila kita tengok dia punya pembahagian resesif dengan dominan tu, pembawaan resesif mak ayah ni dapat kat anak nombor 4. Yang lain tu semua jadi dominan. Saya dapat yang nombor 4. Gelap sungguh. Contohlah begitu. Okey. Baik. Jadi dekat sini ada hikmahnya juga. Kenapa ada perkahwinan tu disilangkan? Okey. Apatah lagi waktu tu mereka tidak ada keluarga yang lain. Hanya keluarga Nabi Adam, Hawa dan anak-anak dia sahaja. Tapi cerita yang ibu-ibu tahu, ada ketidakpuasan hati antara Habil dan juga Qabil. Yang ini kita akan tengok lepas ni. Okey. Kemudian demikian seterusnya, mereka menikah cara saling silang di antara saudara-saudara mereka sendiri dan tidak diperbolehkan di antara mereka menikah dengan kembarnya sendiri. Ini isu yang kita bincang tadi itulah, berkaitan tentang perkahwinan silang. Bila dia kahwin dominan dengan dominan jadi macam ni, resesif dengan resesif dia jadi macam ni. Dia boleh membawa penyakit, ada kesan-kesan buruk dan sebagainya. Sebab itu kita diingatkan, kalau suami ada thalassemia, isteri buat ujian ada thalassemia juga, walaupun dia resesif, kalau boleh tak boleh berkahwin. Nanti mudarat tu jatuh kepada anak, dia akan jadi dominan kepada anak. Okey, macam itulah. Terima kasih Puan Julia, hitam manis. Okey, ingat hitam metalik tadi. Okey, baik, kita tengok poin yang ke-20. Baik, poin yang ke-20 kita tengok. Allah Ta'ala sebut. Ini Allah Ta'ala bercerita tentang kisah anak Adam iaitu Qabil dan Habil. Dua kisah ni banyak pengajaran sebenarnya. Okey, Bunda N. Ya Bunda.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz kata tadi Hawa bersalin, setiap kali bersalin dia kembar dua, Ustaz. Ya, betul. Ada bunda dengar katanya dia sekali bersalin kembar 4. Kali dengan 9 kali bersalin. Jadinya berapa? 32 orang anak dia yang dengar. Yang mana tu betul, Ustaz? Okey, saya tak pastilah bunda, tapi sebenarnya anak Nabi Adam ni ada beberapa orang. Dia ada seorang lagi namanya Syith. Ada seorang lagi nama Syith. Yang Syith ni satu-satunya anak Nabi Adam yang meneruskan legasi ayah dia. Dia mendapat tak silap saya iaitu apa nama istilah dia kita panggil. Dia bukan dapat kitab, tetapi dia dapat apa kita panggil tu, lembaran tu macam wahyu. Risalah. Risalah lah, suhuf. Dia pun dapat suhuf juga. Namanya Syith. Sebab tu ada Nabi tu namanya Nabi Syith. Nabi Syith. Okay, dia punya ejaan dia Shin, Ya, Tha. Syith. Itu anak Nabi Adam. Tapi kalau kembar 9, wallahualam saya tak pastilah. Itu kena double check lah. Mungkin ada, tapi saya punya bacaan saya tak jumpa. Mungkin bacaan saya terhad lah. Itu je lah yang saya boleh sampaikan. Melalui Syith itulah yang turunnya Nabi Idris. Betul. Daripada Syith tu jadinya keturunan Nabi Idris. Kemudian turun lagi. Jadi dia meneruskan legasi ayah dia. Okey. Itu Nabi Syith. Terima kasih. Sama. Okey, baik. Sebelum Ustaz terus. So tadi yang bila Ustaz kata di Jabal Rahmah semua tu kan? Sebab cerita tu antara yang selalu jugalah dibawa dalam kuliah-kuliah agama. Kita sekadar mendengar je lah Ustaz bukan untuk dihujahkan macam Ustaz kata tadi lah. Okay. Benda tu maknanya kita tak boleh menolak dan tak boleh menerima, betul? Betul. Kita tak boleh menolak dan juga kita tak boleh menerima. Tetapi dari sudut pengamalan untuk berdoa di kawasan itu dan merasakan ia adalah tempat yang mustajab, maka itu dielakkan. Sebab memang nak jadikan satu tempat tu ibadah ataupun mustajab, mesti dia memerlukan kepada dalil lah. Apa-apa ibadah pun, dia mesti memerlukan kepada dalil. Jadi tempat tu memang tak disebutkan sebagai tempat yang mustajab, melainkan 9 Zulhijjah, itu saja. Selain daripada tu tak ada. Maka lawatan kita, ziarah kita hanya sekadar ziarah untuk kita dapat gambaran pelaksanaan haji. Tapi bukan untuk berdoa. Okey. Tapi kita tak menolak lah. Maksudnya tak perlu dipertikaikan. Bukan tak perlu dipertikaikan. Tak perlu untuk dibalahkan. Kita perbalahkan. Turun kat sini ke jumpa, tak perlu. Sebab memang tidak ada satu pun secara pastinya ataupun qat'inya bercerita atau membawa riwayat tentang perkara tersebut. Sebab Allah Ta'ala sebut secara umum je, diturunkan di bumi. Sebab hari ni, bila dijadikan tempat-tempat macam tu, akhirnya dia menjadi kawasan pelancongan. Semisal macam di India. Di Sri Lanka kan, yang dikatakan tempat Nabi Adam turun, dekat situlah tempatnya turun. Dekat dia panggil Adam Peaks kan, Adam Peak kat situ. Ada tapak kaki besar, dia kata ni tempat Nabi Adam. Apa yang berlaku? Kawasan tu jadi kawasan pelancongan dan jadi kawasan penyembahan. Dia jadi mudarat. Akhirnya orang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tak bawa kisah tu ataupun pengajaran tu kepada Allah. Tapi orang jadikan itu sebagai penyembahan kepada makhluk. Itu memang lumrah manusia. Macam Nabi Isa AS. Dia ada kelebihan menghidupkan orang yang mati. Akhirnya apa yang berlaku pada masyarakat dia, penganut dia? Akhirnya tak membawa ingatan kepada Allah. Akhirnya menyembah kepada Nabi Isa AS. Sebab itu benda-benda macam itu selalunya tak didetailkan supaya tinggalkan sebab mudarat tu besar. Contohlah kalau saya sendiri ibu-ibu kan, saya selalu bagi contoh ni. Saya mengajar ibu-ibu, tiba-tiba saya terapung je. Terapung kan, terbang kan. Lepas ni Kak Intan pun mesej, Ustaz tak payah ngajar hadis kursi, Ustaz tak payah ngajar kitab kisah sahih para Nabi ni. Ustaz tawa air je Ustaz. Baca doa, tawa air kan. Sebab konon-kononnya jadi satu kelebihan lah. Sebab saya boleh terapung kan, boleh terbang. Orang tak jadi membesarkan Allah. Orang nampak itu adalah satu kemuliaan kepada seorang manusia. Jadi sebab tu perkara-perkara ni tak perlu didebatkan, tak perlu dibalahkan. Tapi kalau kita untuk mengkaji yang boleh tambahkan iman, silakan. Tapi kalau tak buat apa-apa pun, sekadar nak tahu tapi hidup bergaduh-gaduh, tak payahlah, tinggalkanlah. Sebab mudarat macam saya sebutkan tadi lah.
tempat tu dikatakan macam tu, akhirnya jadi kawasan pelancongan. Ada pihak dapat keuntungan dan akhirnya membawa kepada kesyirikan. Orang jadi tempat penyembahan. Okey? Baik. Sekarang kita tengok kisah Nabi Adam, kisah Qabil dan Habil ni, kita tengok melalui iaitu surah Al-Ma'idah ayat 27 dekat sini Allah Ta'ala sebut watlu alaihim naba'abna Adam bil haqq. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka ni tentang kisah kedua-dua anak Adam bil haq, dengan sebenar-benarnya. Kenapa jadi benar dekat sini? Sebab yang disampaikan ini adalah melalui wahyu. Tak ada orang tahu cerita anak-anak Adam ni, melainkan Allah menyampaikan melalui wahyu. Id qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang mana mereka dua tu, Habil dan Qabil ni, telah buat satu pelaksanaan ibadah kurban. Salah seorang daripada mereka fatuqabbil, diterima kurbannya, dan seorang lagi walam yutaqabbal, seorang lagi tak diterima kurban dia. Qala la'aqtulannak, maka yang tak diterima amalannya tu pun kata, aku nak bunuh kamu. Dia pun kata la'aqtulannak, aku nak bunuh kamu. Sebenarnya isu jadi timbul ni adalah kerana mereka tak berpuas hatilah dengan keputusan Nabi Adam. Sebab mereka kena kahwin silang. Adalah riwayat-riwayat yang saya tak pasti, saya tak double check, yang mengatakan yang kulit putih berkahwin dengan kulit gelap, yang kulit gelap berkahwin dengan kulit putih. Wallahu a'lam, saya tak pasti sejauh mana riwayat ini. Okey, adalah, tapi ada unsur-unsur yang lain lah, tak puas hatilah. Okey, jadi dia kata aku nak bunuh kamu. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Lalu Allah Ta'ala merekodkan Habil ni, okay, ingat yang tak baik ni Qabil, yang Habil ni baik. Qabil ni ada satu sifat yang Allah Ta'ala kata apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia ni dalaman dia ada fujur, kejahatan, dan dia ada taqwa. Jadi yang fujur ni Qabil, yang taqwa tu Habil. Okay. Jadi yang nak ugut bunuh Qabil, maka yang Habil jawab. Qala, jawab Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima amalan ataupun korban hanya daripada orang-orang yang bertakwa. Okey, itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, pada ayat 28, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la'im basatta ilayya yadaka tulani ma ana bibasitin yadiya ilaika la'aktulak. Kata Allah Subhanahu wa taala, Qabil pun jawab. Iaitu Qabil kata apa? Sesungguhnya minta maaf. Habil jawab dekat sini. Habil kata apa? Sesungguhnya kalau kamu wahai Qabil menggerakkan tanganmu untuk membunuh aku, aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuh kamu. Aku hanya takut kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Inni akhafullaha rabbal alamin. Maksudnya apa? Kalau ibu tengok ayat ni, 27 tu jawapan Qabil kan? Jawapan Habil. Qala tu jawapan Habil. Jadi dia bersambung pada ayat yang ke-28. Jadi dia kata, wahai Qabil, kalau kamu nak bunuh aku tak akan bunuh kamu. Kerana aku takut kepada Allah Ta'ala. Di sini ibu-ibu ada satu pengajaran. Iaitu, penyakit hati ni berpunca daripada satu sifat. Apa dia kalau ibu-ibu tengok ayat ni? Penyakit hati ni dia bermula daripada satu sifat. Ni punca penyakit hati. Apa dia? Rasa-rasalah kalau tengok pada ayat ni. Hasad tu. Betul. Dia bermula daripada penyakit hasad. Sebab itu kalau kita baca dalam surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, kita minta Allah berikan perlindungan kepada kita. Dia ajarkan kepada kita ada 4 perlindungan. Pertama kata Allah, min syarrin Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Pertama, daripada kejahatan makhluk. Kedua, wa min syarri ghasikin idza waqab. Kita minta perlindungan daripada kejahatan waktu malam.
Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan kita minta perlindungan daripada kejahatan tukang sihir. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan kita minta perlindungan kejahatan orang yang hasad, orang yang berdengki. Yang itu kita minta perlindungan daripada Allah Ta'ala. Kerana apa? Sebab pada hasad tu nanti, kita boleh tengoklah kesan dia. Melalui iblis, kerana hasad dia dikeluarkan daripada syurga. Begitulah juga dengan Qabil dan juga Habil. Dengan hasad mereka tu menjadikan kesan yang lebih buruk. Dengan hasad manusia boleh berdengki. Manusia boleh menyombong diri. Dan lebih parah lagi, dia sampai tahap memberi kesan yang lebih buruk adalah membunuh. Yang ini paling kita takutkan. Iaitu hasad tu memberi kesan sampai tahap membunuh. Okey, membunuh. Okey, baik. Minta tolong Kak Azrina. Kak Azrina boleh share tak? Tag surah Al-Falaq. Ini saja je saya nak bawakan. Tag surah Al-Falaq. Kita nak tunjukkan dekat situ ada satu keistimewaan. Dia tengok surah Al-Falaq. Okey, turun. Kalau boleh dapat teks penuh 5 ayat tu. Dapat tak? Nak zoom Okey, agak turun lagi. Dapatkan teks ayat 2 sampai ayat 5. Ayat pertama tak nampak pun tak apa. Okey. Baik. Okay. Ibu tengok Ibu tengok. Allah Ta'ala sebut 4 ayat ni berkaitan tentang kejahatan luar. Maksudnya serangan daripada luar, kejahatan luaran kita. Allah Ta'ala sebut pertama kejahatan makhluk. Ni maksudnya ada orang yang bermusuh dengan kita ke ataupun apa-apa sahaja. Kan Allah Ta'ala kata ma khalaq. Ma dekat situ adalah merujukkan kepada ma mausulah. Artinya sama ada makhluk yang berakal ataupun tak berakal, semuanya memberikan ada kemudaratan. Misal macam kita naik kereta lah. Naik kereta ni dia membawa kita daripada satu destinasi ke satu destinasi. Tapi kereta ni juga ada mudarat dia. Boleh jadi membawa kepada aksiden. Jadi ma dekat situ, apa-apa yang memberi kesan mudarat pada kita, kita minta Allah Ta'ala lindungi. Gunung ganang kita nampak cantik, tapi boleh jadi tanah runtuh. Air hujan kita rasa menenangkan, tapi air hujan boleh datangkan musibah. Macam-macam lah. Maksudnya apa-apa makhluk. Sama ada manusia ataupun makhluk yang lain, kita minta Allah berikan perlindungan. Itu fungsi ma dia. Okey, sebab itu perkataan khalaq, makhluk dekat situ Allah sebut dalam bentuk nakirah. Dia tak ada alif lam. Al-khalaq. Sepatutnya al-khalaq. Sepatutnya al. Sebab makhluk ni ada yang beri kebaikan, ada beri kemudaratan. Boleh dapat tak? Kalau kita belajar bahasa Arab, kata nama khas ada kata nama am. Jadi perkataan khalaq Allah sebut dalam bentuk kata nama am. Dia tak ada alif lam. Dia tak ada al-khalaq. Mal-khalaq tak ada. Dia sebut khalaq je. Sebab umum ni ada benda baik, ada benda buruk. Sama dengan ayat ketiga, kejahatan dekat situ adalah kejahatan ghasikin. Ghasikin dekat sini adalah kejahatan malam. Malam dekat sini Allah pun sebut dalam bentuk kata nama am, nakirah, tanpa alif lam. Sebab apa? Sebab malam ni tak semuanya jahat. Sebab pada waktu malam juga ada orang beribadah, bertahajud, qiyamul lail, baca Quran, berdua-duaan dengan Allah, ada. Tapi tak dinafikan, waktu malam lah ada orang buat maksiat. Isteri curang kepada suami, orang melakukan rompakan, orang melakukan keburukan, kejahatan pun pada waktu malam. Sebab itu Allah tak sebut dengan alif lam. Sebab Allah nak bagi tahu kejahatan ni walaupun berlaku kejahatan pada waktu malam, tapi di waktu malam ada juga kebaikan, ada sisi baik dia. Tapi perhatikan ayat keempat, bila Allah Ta'ala sebut tukang sihir, an-nafathat, Allah letak ada alif lam. Ada alif lam, nampak tak? Nampak ibu-ibu? Boleh ikuti, dapat kan? An-nafathat, bila Allah kata kejahatan tukang sihir, an-nafathat tu adalah tukang sihir. Kalau tengok situ dia tu makhluk-makhluk yang menghembus simpulan. Tukang sihir tu an-nafathat. An-nafathat tu dia letak alif lam. Sebab Allah nak bagi tahu sihir ini confirm jahat. Dia adalah kata nama khas. Maksudnya tak ada isteri boleh kata apa, saya ni ustaz sihirkan suami saya sebab saya niat saya baik. Saya tak nak suami saya ni ikuti
orang saya tak sebut lah ni isu-isu tengah panas sekarang ni kan. Saya tak nak suami saya tu. Saya lepas tu saya sihirkan dia supaya dia ni sentiasa. Tak ada. Sihir confirm jahat. Dia tak ada baik. Dia tak ada sisi baik. Walaupun kita cuba melihat sihir itu baik, tak ada baik. Allah Ta'ala confirmkan dia adalah jahat. Sebab itu disebut dengan kata nama khas. Okey. Dan dekat situ Allah Ta'ala sebut tukang sihir adalah wanita. An-nafathat. Kat situ ada perkataan jamak muannas salim. An-nafathat. Kalau ibu-ibu yang pernah ikuti kuliah saya dalam tafsir surah ni, kenapa bila Allah sebut tukang sihir, Allah Ta'ala highlight tukang sihir wanita? Sebab salah satu daripada pandangan mufassirin, jin ataupun makhluk halus yang duk melakukan sihir-sihir ni adalah daripada bangsa betina lah. Jin betina ke ataupun yang ni lah. Maksudnya daripada bangsa betina lah jin ni. Yang kedua, tukang sihir wanita ni disebut sebabnya memang secara randomnya mana-mana benua, mana-mana bangsa, tukang-tukang sihir ni memang terkenal daripada kalangan wanita berbanding tukang sihir lelaki. Kita tengok di Eropah kan, yang duk main globe, yang duk sihir-sihir tu siapa? Perempuan kan? Perempuan. Yang jadi nenek kebayan ke, yang dagu panjang ke, rambut panjang, yang naik penyapu terbang tu semua perempuan. Secara umumnya macam tu. Kenapa wanita ni di-highlightkan? Sebab bila wanita tu dia mensihirkan seseorang, sihirnya lebih berkesan lah. Kerana dia buat tu dengan perasaan dia. Menjadikan dia tu. Kalau lelaki ni sebab dia bertindak dengan akal, jadi dia tak apa sangat. Awak nak sihirkan kawan awak, okeylah saya tolong je. Kalau tukang sihir lelaki lah, tapi kalau tukang sihir wanita tu, dia bertindak dengan emosi dia. Terbawa-bawa dengan perasaan dia. Kawan tu cerita, suaminya jahat lah, itulah. Jadi dia buat tu dengan perasaan marah dia. Jadi sebab tu dia lebih berkesan. Sebab itu Allah highlight perkataan an-nafathat. Baik, yang kelima, kejahatan yang keempat dekat situ Allah sebut hasidin. Bila sebut orang yang hasad, Allah sebut dalam bentuk nakirah, kata nama am. Sebab orang yang hasad ni tak semua jahat. Ada juga orang hasad yang baik. Ini mungkin pertama kali kita dengar. Orang yang dengki ni ada yang baik, ada yang jahat. Yang jahat yang macam Qabil dengan Habil ni lah. Qabil berdendam dengan Habil ni. Tetapi yang sisi yang baik disebut oleh Nabi SAW, ada hasad yang dibenarkan, iaitu kita hasad kepada orang yang Allah berikan harta, lalu dia gunakan harta itu untuk berbelanja di jalan Allah. Orang tu kita boleh hasad. Kita cemburu tengok dia. Dan juga kita boleh hasad kepada orang yang diberikan ilmu dan beramal dengan ilmu dia. Yang itu pun kita dibenarkan untuk kita rasa hasad. Okey. Kenapa Allah Ta'ala letakkan hasad ni sebahagian daripada kejahatan-kejahatan yang kita minta perlindungan daripada Allah? Inilah antaranya. Saya nak highlight kan, iaitu sebab punca ataupun dosa pertama yang dilakukan di dunia ni adalah punca daripada penyakit hati, iaitu penyakit hasad. Yang tanpa disedari, dia bukan sekadar bermusuh, dia bukan sekadar berdendam, tetapi dia membawa kesan yang lebih buruk. Dia sanggup tahap membunuh. Itu benda yang kita kena sentiasa rawat hati kita. Jangan sampai tak, sebab dia akan hilangkan pertimbangan kita, rasional kita untuk buat sesuatu benda luar daripada kawalan akal fikiran kita. Okay. Baik, itu antaralah punca sebab kenapa berjadi macam ni, sebab punca penyakit hati kita. Lalu bila Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-28 tu, inni akhafullaha rabbal alamin. Okay, kita tengok ayat 28 tadi. Kita berhenti kat sini nanti kita sambung untuk pertemuan akan datang. Kalau ibu-ibu tengok ayat 28 tu, Habil kata apa? Inni akhafullaha rabbal alamin. Dapat Kak Mira? Boleh share tak? Assalamualaikum Ustaz. Sementara tu boleh tanya tak? Boleh. Macam mana kita boleh tahu nama anak Nabi Adam ni Qabil dengan Habil? Ada dalil tak? Anak dia nama Habil dan Qabil ni. Yang ini semuanya daripada pandangan ulama mufassirin lah. Dan mufassirin ni dia akan ambil mungkin rujukan-rujukan daripada luar. Kitab-kitab terdahulu ke ataupun yang ni saya tak kaji lebih. Saya ingat saya macam tak disebut dalam hadis. Macam Nabi tak sebut nama Habil dan Qabil tu, tapi tak pasti Mungkin ada sebut, mungkin saya tak perasan. Okay. Tapi boleh jadi mufassirin ni mengambil melalui rujukan-rujukan kitab-kitab yang sebelum ni.
Sebab boleh jadi dalam agama Yahudi, kitab Yahudi sebelum ni, Taurat ada disebutkan mungkin, ataupun Injil mungkin dan sebagainya lah, mungkin lah dia rujuk di situlah, wallahu a'lam, saya tak pasti. Okey, cuba ibu-ibu tengok dekat situ. Inni akhafullah rabbal alamin. Kita berhenti kat sini. Di sini Allah tunjukkan penyakit hasad ni, penawar dia adalah takutkan Allah Ta'ala. Dekat sini. Hasad ni Allah datangkan penawar dia. Setelah Allah cerita tentang yang mana Qabil ni ada niat nak sampai tahap membunuh, dia memang ada perasaan nak membunuh ni. Jadi Allah Ta'ala sebutkan, Habil pula kenapa dia boleh tak ada perasaan tu? Sebab Allah Ta'ala highlight penawar kepada penyakit hasad ni adalah ada rasa gerun dan takut kepada Allah Ta'ala. Akhafullah rabbal alamin. Sebab itu kalau kita tengok dalam surah Az-Zariyat, Allah Ta'ala sebut, fafirru ilallah. Berlarilah kamu kepada Allah Ta'ala. Di situ ulama tafsir kata apa? Beza manusia dengan makhluk, kalau makhluk takut dengan makhluk, makhluk akan menjauhi makhluk tu. Kita takut dengan si fulan, kerana takut kita menjauhi dia. Tapi beza manusia takut kepada Allah, manusia akan berlari kepada Allah Ta'ala. Bukan berlari jauh daripada Allah, berlari kepada Allah, mendekati Allah. Disebut fafirru. Fafirru ni berlari kencang. Sebab itu orang Itali namakan kereta dia Ferrari. Itu datang dari bahasa Arab, fafirru. Iaitu berlari kencang kepada Allah Ta'ala. Macam mana kita nak berlari kencang kepada Allah, mendekatkan kepada Allah? Kalau tengok dalam tafsir dia kata apa? Melalui taubat dan melalui taat. Dua benda tu. Melalui taubat dan melalui taat. Dua ni, ataupun mendekati kepada Allah, takut kepada Allah, adalah penawar kepada penyakit hasad. Sebab sifat hasad ni memang kita ada dendam pada orang kan. Ada perasaan yang tak baik pada orang. Jadi macam mana nak hilang perasaan tu? Adalah dengan kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, jadi saya berhentilah ibu-ibu yang dirahmati Allah pada ayat 28. Saya mohon maaf, kalau ada soalan kita tangguhkan boleh. Sebab saya ada tetamu. Minta maaf banyak-banyak. Minta maaf banyak-banyak. Okey, baik. Wallahu a'lam. Okey, saya serahkanlah kepada Kak Mira. Baik. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan jazak. Ustaz, hari ini dua tajuk kita dapat bincangkan. Namanya Nabi Adam tinggal di syurga dan kisah dua Nabi Adam, Qabil dan Habil. Itu pun belum habis lagi. InsyaAllah kita akan sambung minggu hadapan di hari dan waktu yang sama insyaAllah. Sekiranya diizinkan, mudah-mudahan bertambah kefahaman kita, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Kemenul Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita dari subuh tadi hingga ke saat ini. Masya-Allah, saya nak buat satu je bahan kuliah hari ini Ustaz, untuk kuliah asal kita hari ini bersama dengan Derita Palestin siri yang kedua bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Naim bin Hashim pukul 5 petang insyaAllah. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Kemenul Iman. Dengan ini saya mewakili Kemenul Iman, mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surat doa. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.